Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama belajar pendidikan Islam tahun 5 bidang akidah, tajuk iaitu syirik merosakkan akidah. Murid-murid boleh juga merujuk buku teks di muka surat 88. Baiklah, jom sama-sama kita belajar. Cuba kita perhati dan kita teliti perbuatan-perbuatan yang menyebabkan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu contoh di sininya iaitu 4. Pertama, menyembah berhala. Yang kedua, memuja jin dan syaitan. Yang ketiga, mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Yang keempat, berdoa kepada makhluk selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apakah dia syirik? Apakah yang dimaksudkan dengan syirik? Pengertian syirik ialah perbuatan menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Iaitu di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia juga meminta pertolongan dengan makhluk lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, iaitu keyakinan, perkataan seperti apa yang dia sebut, dan juga perbuatan seperti perbuatan menyembah berhala. Mengapakah syirik boleh merosakkan akidah? Dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Jadi apakah hukum syirik ini? Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Baiklah, mari kita hayati dan kita sama-sama baca jenis syirik. Berapakah jenis syirik ini? Syirik terbahagi kepada 2. Iaitu yang pertama syirik jali dan yang kedua syirik khafi. Apakah yang dimaksudkan dengan syirik jali? Pengertian syirik jali iaitu mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Sebelum itu, maksud jali iaitu jelas. Jali ni maknanya zahir, jelas, terang. Itu makna jali. Contoh syirik jali iaitu menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan atau lain-lain, seperti menyembah pokok, menyembah pusu, dan juga meminta doa selain daripada Allah, dan meminta pertolongan daripada kubur atau orang yang sudah mati, atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila syirik, apakah kesan
bila seseorang itu syirik jadi, kesannya akan menyebabkan terbatalnya akidah, membatalkan akidah. Maksud membatalkan akidah ini iaitu seseorang itu apa saja yang dilakukan seperti ibadat-ibadat, sembahyangnya, puasanya, sedekahnya, semuanya terhapus, batal begitu saja. Pahala itu hilang begitu saja. Maka bila dia mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kesan syirik jari lagi iaitu menyebabkan berdosa besar. Kerana syirik ini ialah dosa yang paling besar sekali. Yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih di neraka. Di neraka di akhirat nanti. Jadi kita kena jauhi syirik ini. Macam mana cara untuk menjauhi syirik jali? Iaitu dengan mendalami ilmu tentang agama Islam. Yang kedua, istiqamah, iaitu sentiasa. Istiqamah iaitu sentiasa beribadat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Kemudian yang kedua, syirik khafi. Khafi maksudnya tersembunyi. Khafi iaitu tersembunyi. Apakah yang dimaksudkan dengan syirik khafi? Pengertian syirik khafi iaitu tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Sebagai yang mutlak ini dimaksudkan tulus ikhlas. Mesti tulus ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila niat seseorang itu melakukan sesuatu perkara di samping kerana Allah, tetapi ada juga bertujuan untuk, contohnya untuk menunjuk, untuk bertujuan supaya orang memuji perbuatannya, dilakukan kerana takut kepada ibu bapa ataupun ustaz, ustazah, guru, atau melakukan sesuatu perkara ataupun melakukan sesuatu perkara bukan semata-mata sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Adakah syirik khafi ini menyebabkan terbatalnya akidah? Menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka? Kita tengok. Contoh syirik khafi iaitu riak. Riak itu melakukan sesuatu ibadat bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Itulah maksud riak. Bila kita melakukan suatu perkara kerana untuk mendapat pujian, kerana untuk kemasyhuran, kerana mahukan perhatian ataupun supaya orang sayang kepadanya, maka itulah riak. Jadi apakah pula kesan syirik khafi ini? Kesannya akan menyebabkan menghapuskan pahala amalan. Akan terhapusnya pahala amalan yang kita lakukan. Jadi amalan yang kita lakukan itu, ibadat yang kita kerjakan itu, solat yang kita lakukan itu tidak mendapat pahala ataupun mengurangkan pahala yang sepatutnya. Contohnya pahala 100%, tiba-tiba dia syirik. Syirik banyak mana? Syirik sungguh. Syirik yang dia syirik khafi dia ni ataupun riak dia ini
tinggi sehingga terbatas habis 100%, tidak ada pahala langsung. Ataupun mungkin juga separuh-separuh, 50% dapat pahala, 50% tidak dapat pahala. Kesan daripada syirik khafi. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup tidak tenang. Kemudian bagaimanakah cara untuk menjauhi syirik khafi? Iaitu kita kena mesti melatih diri supaya ikhlas. Kita buat sesuatu perkara itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana siapakah yang memberi pahala dengan amalan yang kita lakukan itu? Allah Subhanahu wa taala sahaja yang memberi pahala. Manusia tidak dapat beri pahala apa-apa pun. Kita kena ingat, kita buat apa sahaja amalan yang sekecil mana pun, dia akan dapat saksikan akan menjadi penolong kepadanya di akhirat nanti. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Cuba kita sembunyikan setiap amalan kita, jangan kita beritahu kepada orang lain. Sekiranya kita ni orang yang lemah iman, lalu kita niat memberitahu itu kerana supaya orang lain mengikuti perbuatan kita, amalan kita, maka itu dibolehkan. Adapun kita ni yang baru-baru ni, kita kena sembunyikan amalan kita, takut nanti terdorong kepada terasa riak, menunjuk-nunjuk. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Kita kena jauhi supaya dapat hindar perasaan merasa bangga dengan amalan yang kita lakukan. Bangga itu juga dikira sebagai ujub, bangga diri, dan kita merasai diri kita yang lebih, yang hebat, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dosa besar juga. Ia merupakan namanya ujub, bangga diri. Dilarang dalam agama kita. Jadi kita kena ikhlas. Kerana ikhlas merupakan kunci amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak semua, Ustaz harap anak-anak semua dapat memahami dengan apa yang kita pelajari pada kali ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai tanda sokongan di atas penerbitan video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.